أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد Muslimin sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpahkan kita dengan kebaikan dan keberkatan di dalam kehidupan dunia, dan kita juga diberi ataupun dibuka pintu-pintu yang membawa kepada kejayaan dan kemenangan di dunia hingga ke akhirat. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala atau jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang memudahkan orang untuk mendapat suatu ilmu ataupun untuk mendapat suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka dan memudahkannya jalan-jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Siapa yang buka atau memudahkan satu jalan untuk mencari ilmu ataupun dapat kebaikan, maka Allah mudah dan buka pintu ke syurga. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, akan sentiasa membantu dan menolong kita atau menolong sesiapa sahaja dari kalangan kita apabila seseorang dari kalangan kita tidak jemu untuk membantu dan menolong saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan. Jadi antara kesusahan yang perlu dibantu, yang perlu ditolong, ialah bantu dalam memahami agama. Bantu mencari dunia salah satu daripada bantuan, akan tetapi mencari dunia tidaklah sepayah dan sesulit mencari dan mendapat kefahaman di dalam agama. Hari ini ramai dari kalangan masyarakat awam, kadang-kadang dia bercakap seolah-olah dia lebih faham daripada orang yang mengaji agama, daripada guru-guru yang belajar agama. Bahkan mereka pula menuduh atau melemparkan kata-kata mengatakan bahawa guru-guru ini benda yang tak betul, ataupun mereka yang bawa agama ini benda yang tak betul.
Dia yang tak belajar agama, betul saja. Kalau bahasa mudahnya, orang yang duk sembang kat kedai kopi lebih halim daripada orang yang mengajar agama itu punya. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni pengajian kita akan masuk kepada surah baru, iaitu surah yang ketiga, kan, selepas mana kita dah belajar dengan lebih kurang surah Al-Fatihah. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Baqarah, surah yang paling besar dan paling panjang di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita tamat dalam beberapa kuliah yang lalu, sebab bulan lepas saya tak datang. Jadi bulan ni kita sambung terus pada surah Ali Imran. Kita akan masuk surah Ali Imran. Baik, surah Ali Imran, surah yang ketiga, mengandungi sebanyak 200 ayat, dan sebahagian ataupun surah ini diturunkan semasa baginda berada di kota Madinah ataupun selepas berlakunya penghijrahan. Dan kalau ikut kata dengan ulama, surah Ali Imran ini diturunkan selepas surah Al-Anfal. Dan surah Al-Anfal turun dulu daripada surah Ali Imran ni. Kan? Baik. Jadi sebelum kita baca ataupun kita memahami ayat-ayat daripada surah Ali Imran ini, apa kata kita cuba untuk mendekatkan diri kita ataupun kita memahami apa kita panggil sinopsis, kan, sinopsis kepada surah Ali Imran ni, isi kandungan yang akan kita belajar. Baik, disebut di sini dia kata, ataupun pertama sekali nak sebutnya ialah apakah hubung kait ataupun hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Apa hubungan? Jika tuan-tuan belajar contoh surah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selepas surah Al-Alaq, surah apa? Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam surah Al-Alaq, contoh kan, dalam surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama, cerita tentang turun Al-Quran. Cerita tentang ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala atau melalui malaikat Jibril meminta supaya baginda baca surah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Manakala surah Al-Qadar pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara khusus turunnya Al-Quran. Surah Al-Alaq dia sebut tentang Al-Quran. Maka surah Al-Qadar cerita tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah cerita mengenai turunnya Al-Quran dan beberapa kemuliaan yang diberi pada Al-Qadar itu. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara sinopsis ataupun kita panggil hubungan antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dan disebut kepada kita ada 5 perkara. Pertama, berhubung dengan mauqiful insan minal Quran, pendirian ataupun pegangan manusia terhadap ataupun mengenai dengan Al-Quran. Bagaimana reaksi, bagaimana tindakan apabila manusia dicerita dan disebut mengenai Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Macam kita hari ini, bila kita cerita ataupun kita duk banyaklah cerita sebut mengaji dalam surah Al-Baqarah itu, bagaimana pegangan kita, bagaimana ketaatan kita dengan Al-Quran. Adakah kita sebagaimana yang telah disebut hari itu, sami'na wa ata'na, kita tergolong dari golongan mereka yang mendengar dan memahami isi kandungan Al-Quran, dan kita patuh serta taat dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari. Ataupun kita sekadar mempelajari dan mendengar cerita-cerita ataupun hukum-hukum di dalam Al-Quranul Karim, tetapi sekadar sami'na, sekadar kita dengar sahaja,
tapi kita tidak taat, kita tidak patuh, ataupun kita tidak ikut apa-apa yang disebut di dalam Al-Quran itu. Tak? Jadi surah Al-Baqarah ataupun surah Ali Imran ini dia kata bada'atis suratan bizikril Quran. Pertama sekali kedua-dua surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini kedua-duanya menceritakan tentang Alkitab, iaitu Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat kedua sebut zalikal kitab, manakala surah Ali Imran pada ayat yang ketiga Allah sebut nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah sebut Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar. Itu antara hubungannya. Dan Allah juga sebut tentang wahaddada mauqifan nas minhu. Bila mana Allah sebut Al-Quran diturunkan, Al-Quran diturunkan. Surah Ali Imran sebut Al-Quran diturun. Surah Al-Baqarah menyatakan bahawa Al-Quran ataupun kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umumnya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Al-Quran merupakan hudan. Al-Quran merupakan satu buku memandu dan menunjuk manusia dengan kebenaran yang membawa kepada kejayaan. Sebab itu dia sebut hudan lil muttaqin. Kejayaan, hudan, petunjuk al-muttaqin disebut dengan orang-orang yang berjaya. Disebut di dalam Al-Quran innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dan berbagai-bagai lagi ayat Allah sebut cerita mengenai orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu taala sebut dalam surah Al-Baqarah mengenai cerita atau bagaimana manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran dijadikan sebagai ikutan, maka pertama orang itu berjaya. Orang yang berjaya ini entah mana pun, kat mana pun sudah tentu ia disanjungi dan dimuliakan. Tak ada orang yang berjaya dihina, dicaci. Tak, orang yang hina ataupun diperlekeh itu sebab orang yang tidak berjaya ataupun orang yang melakukan kesilapan, mereka yang melakukan kekurangan, mereka yang banyak kelemahan, itu orang-orang yang disebut dengan kesilapan ataupun khasirin, orang-orang yang rugi. Jadi muslimin yang dirahmati sahabat-sahabat semua, di dalam dua surah ini Allah Subhanahu wa taala sebut sedemikian. Al-Quran surah Ali Imran Allah sebut Quran diturunkan. Jadi kalau tuan-tuan perhati pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, Allah sebut mengenai Al-Quran wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran sama sebagaimana cerita ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab lain seperti Injil, kitab Taurat ataupun kitab Zabur kepada manusia. Dari kitab-kitab selain daripada Al-Quran juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada permulaannya ialah hudan linnas, nak memandu manusia kepada ataupun ke arah jalan kebenaran, nak memandu manusia supaya manusia faham di antara yang benar al-haq dan al-batil, di antara yang benar dan yang tidak benar, supaya manusia tahu dan faham di mana Al-Quran menceritakan kepada manusia perkara-perkara yang disebut al-haqiqi, perkara yang sebenar dan perkara yang tidak sebenar. Ataupun kita sebut Al-Quran mengkisah dan menceritakan kepada umat manusia di antara perkara yang diredai oleh Allah dan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Ataupun kita sebut juga perkara yang disebut dengan dosa dan pahala, perkara yang disebut dengan syurga dan neraka. Apa pun yang kita laku ataupun perkara apa pun yang kita buat, apabila ia berlandas berpandukan kepada Al-Quran,
berpandukan kepada ajaran kebenaran Islam, maka sudah tentu ia mendorong dan mengajak manusia kepada syurga. Manakala perkara yang tidak berpandu dan berasaskan kepada Al-Quran, sudah tentu macam mana pada pandangan manusia baik pun sebenarnya dia tidak bawa syurga, tuan-tuan. Ya? Benda baik yang bawa syurga ni ialah apabila ia mengikut hudan Al-Quran, ia mengikut panduan dan tunjuk ajar daripada Al-Quran, baru disebut bawa kepada syurga. Tak kira bidang apa pun yang kita berada di atas muka dunia, sama ada disebut seorang ahli perniagaan, seorang ahli pendidikan, seorang ahli ekonomi, seorang ahli politik, seorang ahli sejarah, seorang ahli astronomi, kaji bulan, kaji bintang, kaji dunia, kaji apa semua sekali, jika tidak berasas dan berpandukan kepada Al-Quran, walau pada mata kasar ia merupakan perkara yang baik dan elok, bukan itu perkara yang bawa pada syurga, tuan-tuan. Bawa kepada syurga ataupun disebut dengan ada dosa pahala ini, mestilah perkara itu berlandaskan pada Al-Quran ataupun tidak, bukan yang disebut oleh mana-mana manusia. Tak. Jadi dia sebut kepada kita surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini, kedua-dua dia kata zikru halil mu'minin wa ghairil mu'minin bih. Dua-dua surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini mengisah dan menceritakan, menyebut dan mengingatkan kepada kita mengenai ataupun dua keadaan manusia. Satu, keadaan manusia yang taat, patuh dan beriman kepada Allah. Manakala satu golongan lagi manusia yang tidak taat, tidak patuh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu manusia tersebut juga tidak beriman dengan Al-Quran. Nah, ini siapa? Wallahu a'lam. Sebab tu kita sebut tadi, antara perkara yang kita nak sebut ataupun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca dalam surah Ali Imran nanti, kisahnya begitu. Apa dia? Mauqifun nas, pendirian dan pegangan manusia mengenai ajaran yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Nah, apabila kita baca Quran, Allah sebut sedemikian. Allah sebut mengenai halal ataupun haram, Allah sebut mengenai halal ataupun haram, sunat ataupun tidak, boleh ataupun tidak boleh, dosa atau pahala, syurga atau neraka. Bagaimana mauqif kita, pendirian kita, bagaimana pegangan kita, bagaimana stand kita. Jika kita sami'na wa ata'na, insya-Allah ulaika humul muflihun. Jika kita taat, kita dengar dan kita pelajari, kita faham, kita tahu, maka kita disebut dengan sami'na, kita dengar, dan ata'na, kita patuh, kita ikut apa yang disebut oleh Al-Quran. Tak, bukan kita ikut kepala otak kita, kalau bahasa kasar sebut itu. Nah, walau cerdik mana manusia sekalipun, sebagaimana yang saya rasa saya pernah sebut kepada tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, di mana ketika kita baca surah Al-Baqarah, antara perkara yang kita sebut ialah ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita minta jalan yang betul, ataupun kita minta benda yang betul. Saya pernah tanya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan sebut ihdinas siratal mustaqim tu, tuan-tuan nak betul apa? Apa yang tuan-tuan rasa nak betul tu? Nak betul dari sudut mana? Betul tu dari sudut mana, tuan-tuan? Dari sudut apa yang tuan-tuan rasa ihdinas siratal mustaqim tu nak betul dari sudut apa? Ini perkara kita kena faham, tuan-tuan. 17 kali kita wajib sebut satu hari, tuan-tuan. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, dan isyak 4 kali lagi. 17 kali satu hari kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tidak faham apa yang kita nak, kita kata ya Allah tunjukkan, hidayahkan, ihdina, hidayahkan kami, mana tunjukkan kami al-mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Benda yang betul tu apa dia, tuan? Apa maksud jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu kata dengan ulama ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Pertama dia panggil hidayatul fitri. Pertama hidayatul fitri, petunjuk. Allah kita minta Allah bagi, Allah tunjuk kita betul dari sudut jalan atau perkara yang fitrah, perkara semula jadi yang ada pada kita. Tak.
Saya selalu sebut antara perkara semula jadi, bila kita lahir, bermula daripada kita lahir, apa dia semula jadi tuan-tuan? Apa dia adik? Semula jadi kita lahir ke dunia ni. Zaki, apa dia Zaki? Bila kita lahir kat dunia, apa benda semula jadi? Apa dia? Apa dia je? Apa dia? Tak tahu. Kau tak ingat? Apa dia tuan? Apa dia kak? Lahir mula-mula benda semula jadi, iaitu baby itu akan menangis ataupun keluar suara. Kalau kalau baby itu yang baru lahir keluar senyap tak bunyi suara apa, putralah semula jadi ke tak? Doktor misi yang mengambil masalah tu salin tu akan risau. Nak selepas lap apa semua, dia akan pegang kaki dia, tepuk perut, tepuk belakang, nak suruh bayi tu keluar suara. Tak kira lah suara tu bunyi macam mana, nak suruh keluar suara. Tak keluar suara, pas sudah sampai 3-4 hari duk senyap gitu je, tak semula jadi. Tidak fitrah. Benda tu nak betul tu tuan. Kenapa tepuk perut? Nak suruh dia menangis kalau kita kata. Tak. Doktor misi tepuk perut, tepuk belakang, nak suruh kita, nak suruh bayi tu menangis. Bila bayi tu menangis, mak ayah dia pula tepuk nak suruh tak menangis. Tak boleh tidur malam, bayi tak menangis, panggil tanya Tok Imam, telefon malam-malam, Ustaz anak saya pukul 12 ke 1 tak boleh tidur lagi ni Ustaz. Kenapa? Dok menangis. Puas tepuk pula. Nak mak dia tepuk, ayah dia tepuk, nenek tepuk, nak puas hayung macam-macam nak suruh berhenti menangis. Tadi tak menangis dia tepuk ni. Bila menangis pula dia suruh tepuk pula. Begitulah kita manusia tu. Jadi perkara yang pertama nak betul seperti contoh tadilah. Bila kita lahir saja kepada dunia tuan-tuan, bayi tu nak menangis, datang keluar suara. Bila keluar daripada perut ibu, antara perkara lainnya apa dia lagi tuan-tuan? Dia akan tidur sendiri. Dia akan rasa mengantuk. Kita ajar ke? Mudah lahir 2 jam tak tidur-tidur lagi. Kenapa ni? Risau kita. Bayi tu lahir pula tidur sepanjang hari tak bangun-bangun. Sisa juga. Tidak fitrah, tidak semula jadi. Ada masa dia tidur, ada masa dia bangun. Ada masa dia makan, ada masa dia buang air. Semua tu fitrah, semula jadi. Dan perkara semula jadi ini disebut oleh ulama merupakan asas kepada kehidupan. Asas dalam hidup kita tuan-tuan. Kita boleh bernafas, keluar nafas, bernyawa. Tak ada nafas keluar, sedup udara semua tu bernafas semula jadi. Tiba-tiba lahir-lahir tak boleh bernafas, duk kerah macam tu. Macam mana? Risau kita tuan-tuan. Tak. Jadi nak betul. Pertama kata ulama, betul tak apa dia? Betul fitrah kita semula jadi kita yang disebut sebagai keperluan, disebut sebagai asas hidup. Bukan perlu. Baik, bila perlu benda asas hidup ni betul, masuk yang kedua. Yang kedua dia panggil hidayatul hawas. Kita minta Allah bagi kat kita yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Betulkan dan dipanggil hawas. Hawasnya apa dia? Panca indera. Mata, telinga. Lahir-lahir tak boleh buka mata. Lahir-lahir tak dengar telinga. Mulut tak boleh nak menelan ataupun sebagainya. Maka bila lahir kita nak mata, telinga, mulut, kaki, tangan semua boleh dengan betul tu. Dan hawas ni atau panca indera ni disebut sebagai keperluan hidup. Benda kita perlu tak kepada mata dia? Perlu. Tak ada mata tak apa, tapi kalau ada mata tak. Perlu pada telinga, dia perlu nak dengar. Tak ada telinga, tak dengar telinga, boleh hidup? Boleh. Perlu tak pada mulut nak bercakap? Perlu. Tapi kalau tak ada boleh cakap, boleh hidup. Dia panggil keperluan hidup. Jadi nak betul, biar mulut boleh cakap, mata boleh nampak, telinga boleh dengar, tangan ni boleh bergerak pegang, tak, jari pula. Tak ada siapa ajar. Ada siapa ajar dia bila makan dia tolak dengan ibu jari ni? Tak ada. Pernah ajar kau mak kita ajar tak? Dia pandai sendiri. Tak, itu dipanggil keperluan hidup. Benda yang kita perlu masa hidup ni tuan-tuan. Kau tuan-tuan rasa tak perlu, tak apalah Ustaz, saya mata tak nampak pun tak apa, telinga tak dengar tak apa, mulut tak boleh bercakap tak apa, asal hidup tak apa. Memang tidak apa, tapi keperluan hidup kita jadi terjejas. Kita nak betul benda tu. Nak. Kenapa tuan-tuan pergi jumpa doktor? Doktor, saya tak boleh tidur, 4 malam dah tak boleh tidur. Telinga saya ni doktor berdesing, berdengung je, berdesing tak tahu bunyi apa. Nak. Kat gigi sakit, mulut, lidah ni, ya Allah, kita cakap macam-macam. Kenapa kita nak suruh doktor bagi tahu? Betulkah benda tu?
keperluan kita hidup. Lidah kita ni tuan-tuan, nak boleh rasa yang panas rasa, yang manis rasa, yang masam, yang masin, yang pahit, yang kelak, semua berasa pada lidah. Tiba-tiba satu hari letak air tawar ke, air Milo ke, air panas ke, air sejuk, lidah kita tak boleh rasa apa-apa. Puas kita pergi jumpa doktor pula. Doktor kata, pakcik saya tak tahu nakit doktor, nakit awak ni apa. Risau kita. Nak apa nak? Sebab ia merupakan keperluan hidup kita. Jadi nak benda tu betul. Nak betul tu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ulama sebut kita minta betul tu betul apa? Betul yang kedua dipanggil hidayatul hawas, betul panca indera kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga agak-agak apa dia? Yang ketiga apa dia? Agak-agak. Agak-agak apa dia? Boleh? Apa dia, Kak? Yang ketiga dia panggil hidayatul aqli. Hidayah kita minta Allah betulkan akal kita ni. Berapa ramai manusia yang orang panggil otak tak betul? Berapa ramai? Sebab apa? Wallahu a'lam, Allah bagi tak betul. Kadang-kadang orang tu bukan tak cerdik, ada PhD, ada mengaji tinggi, tapi mikir tak betul. Kita minta jauh. Allah betulkan otak akal kita ni, sebab akal ni dia sebut sebagai nilai kepada hidup. Orang yang tidak ada akal, orang Melayu panggil tak ada otak. Tak. Adakah manusia tak ada otak? Tak ada, istilah saja. Nah, kalau nak kira otak ni, semua benda bernyawa ada otak. Cuma besar kecil sikit. Lembu, kambing, biri-biri, nyamuk, ayam pun ada otak. Tapi akal tu tak ada. Nah, jadi kita minta Allah bagi kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Allah betul luruskan akal kita supaya kita tidak fikir benda yang bukan-bukan. Yang jadi duk fikir benda bukan-bukan sebab apa? Sebab akal. Nah, kenapa manusia fikir? Nah, sebagaimana yang disebut hari ini. Kenapa ada manusia yang disebut beragama Islam dalam negara kita cuba untuk menentang hukum Allah? Kenapa? Kenapa cuba untuk nak menolak undang-undang syariah yang ada dalam negara? Kenapa? Kalau bahasa kasar pun tak ada otak lah. Ada otak tapi akal dia berfikir dengan cara yang tak betul, salah. Sebab apa salah? Sebab dia pergi mengajar benda hak tak betul. Macam kita kalau pergi makan benda hak tak betul, kenapa jadi? Jadi mabuk tu apa? Bila benda yang tak betul ni tuan-tuan, bukan kata makan dia jadi mabuk, belajar pun sama. Bila belajar benda yang tak betul, dia mabuk juga. Tapi dia tidak mabuk macam minum. Dia mabuk, cara dia berfikir itu seolah-olah macam orang mabuk. Kenapa? Itulah yang ada hari ni tu. Sebagaimana yang tuan-tuan hari ni kan, sehari dua ni duk sibuk tentang yang berlaku dekat Mahkamah Syariah Negeri Kelantan tu. Ni apa nama? Ni Elin. Bukan orang muda, umur dah tua dah tuan-tuan, tapi nak cabar undang-undang syariah yang ada dalam negara, walaupun undang-undang yang ada tu tidaklah setara mana. Sebab tu dia cabar sebenarnya tuan-tuan. Sebab undang-undang sivil yang ada di Malaysia lebih hebat, lebih kuat daripada undang-undang syariah. Bukan nak cerita, nak sebut tadi akal ni. Bukan kata dia tu orang tak cerdik, dia orang tak mengaji. Bukan kata dia tu jenis orang dalam hutan, berduduk dalam hutan macam orang asli tu. Orang asli tak cerdik, tak tahu pula, dia tak reti nak buat. Ni reti dia nak pergi berhujah, lawat dan sebagainya. Ada pula sokongan daripada kumpulan-kumpulan tertentu. Kenapa? Sebab akalnya tak betul. Jadi bila tak betul begitu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita tengok nilai pada mereka? Nilai apa? Kita kata ni tak betul. Mana nilai hidup mereka tu dah kurang. Kita sebagai orang yang beriman, kita tidak akan menganggap ataupun kita tidak akan mengambil mereka sebagai orang yang bernilai, orang yang ada harga, orang yang mulia di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita minta ihdinas siratal mustaqim, semoga Allah tunjuk kepada kita, betulkan kita dari sudut akal. Jangan duk fikir benda hak karut-marut. Ni kadang-kadang kita kena beritahu tuan-tuan kepada anak-anak kita. Sebab itu kenapa di dalam agama dia larang kita buat, kita makan sesuatu yang boleh menyebabkan akal kita rosak. Kenapa tak boleh minum arak? Boleh merosakkan akal. Kenapa tak boleh makan dadah, benda yang memabuk benda tu? Sebab dia boleh merencatkan akal.
Tak boleh rosak. Sebab hukum kata walaupun akal tu kita punya, makan benda tu berdosa. Kita kata apa salahnya? Bukan kamu aku makan, aku minum aku mampu. Bukan kamu, kenapa salah? Sebab akal itu ialah hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian faham Nah, bila tuan-tuan solat, ingat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, asas hidup kita elok, makan minum keperluan hidup, dan akal kita, nilai hidup kita pun elok. Maka kita minta yang keempat, ihdinas siratal mustaqim, minta Allah betulkan kepada kita, jadi panggil hidayatuddin. Hidayatuddin maknanya petunjuk ataupun petunjuk agama yang disebut oleh ulama sebagai panduan hidup. Agama ni yang mandu hidup. Akal tak dimakan minum hidup, rupa parah cantik, makan minum pun okey, tubuh sihat segar, akal pun cerdik, boleh mengaji, boleh belajar tinggi dan sebagainya. Tapi jika tidak dipandu oleh agama, tak ada satu sen juga dia. Tak ada satu sen, comel macam mana. Masya Allah, dia punya body, dia punya badan, Masya Allah cantik, rupa paras. Tapi tak ikut agama. Ada orang syaitan. Tak. Tak ada sponsor yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham betul-betul tuan. Betul kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah pandu kita, Allah tunjuk kita, Allah bawa kita benda betul. Betul apa? Betul dengan agama. Kita makan betul agama, kita tidur. Bukan kata nak solat je betul agama. Bukan kata nak nikah kahwin je kena betul agama. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita semua, seluruh kehidupan kita, jika boleh kita mesti betulkan dia dengan agama. Tak, kita pakai. Kenapa kita pakai macam ni? Sebab agama kata bila pakai kena pakai begini. Kenapa masa solat pakai begini, bukan solat pakai begitu? Sebab kita kata solat yang pakai begini, tak solat pakai ikut aku. Tak betul agama tu. Sebab apa? Mikir lagu lain. Otak betul dah. Sebab dia fikir benda lain, tidak dipandu oleh agama, maka pakaiannya bebas dia tu. Tak, kenapa ada yang pakai begitu, ada yang pakai gini? Sebab ikut fikiran dia, tidak dipandu oleh agama. Tak, kenapa bila kita baca Al-Quran semua orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada seorang pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamun. Tak ada seorang pun baca. Kenapa? Sebab Al-Quran yang ajar begitu. Nah, boleh tak baca? Boleh baca Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi dia kena tahu tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab ni, bahasa Arab boleh baca Alhamdulillah. Kalau baca Alhamdulillah boleh baca. Kalau kita innal hamdalillah boleh sebut inna, tapi Al-Quran pun tak. Jangan duk rekod sendirilah. Walaupun mu cerdik ngaji pandai bahasa Arab, boleh buat, boleh ikut kamu nak takwil macam mana, tapi kenapa kita tidak baca? Sebab Al-Quran sebut begitu dah. Nabi macam tu, tak ada seorang pun. Nah, Al-Quran tidak boleh dipindah. Begitulah hidup kita ini tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Biarlah agama yang pandu kita, tak kira dalam bab mana sekalipun. Jika tuan-tuan seorang yang minat dalam bidang pendidikan, berdidiklah anak bangsa dengan ilmu pelajaran yang berpandukan kepada agama. Bahkan kata bila pandu agama ni kena belajar Quran Usuluddin saja, tak tuan-tuan. Ajarlah sejarah ke, geografi ke, matematik ke, apa benda ilmu sains sekalipun, ajar berasaskan pada panduan agama. Macam mana? Kurang-kurang bukan saja dia tahu 2 campur A, 2 campur 1, A campur Y ke B ke apa semua, biar dia tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui kiraan dan yang disebut dengan hukum-hukum yang ada, formula yang ada dalam matematik atau sains itu tuan-tuan. Nah, begitu. Jadi kita tentang agama, betul agama. Dan betul dengan agama ni tuan-tuan, dia kena betul yang kelima, yang terakhir sekali. Yang kelima, setelah mana kita punya asas hidup betul, nak tidur bangun kita, makan tidur makan kita, nak kemudian yang kedua panca indera kita, mata telinga kita pun elok, dengar molek, boleh bercakap dengan elok, tak sakit, tak rasa apa. Kemudian akal kita pun sihat, kemudian agama pun elok dah, solat sembahyang semua. Lah. Kemudian yang terakhir sekali kena betul, dia dipanggil hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq maksudnya ialah sesuatu yang dilakukan dengan panduan agama tadi,
mesti selari dan selaras ataupun muwafaqah dengan kehendak Allah. Berapa banyak orang sebut dalam agama tidak sepakat, tidak selari dengan kehendak Allah, yang dipanggil dengan ajaran macam-macam. Yang ada dekat yang dipanggil dengan Syiah, yang dipanggil dengan ajaran-ajaran sesat. Kenapa dia orang sesat? Sebab tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada mereka yang berfahaman bila mereka belajar Al-Quran, antara ayat Quran yang boleh memesongkan manusia apabila dia belajar secara harfi ataupun dia baca sendiri. Al-Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lagi sudut harfi, wa'bud makna dia sembahlah rabbaka, Tuhan kamu. Dia kata sembahlah Tuhan kamu hatta sehingga ya'tiyaka, kamu didatangi ataupun didatangi akan kamu oleh al-yaqin, oleh yakin. Maksud dia, cara mudah, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Bila dah yakin tak payah sembah lah maksudnya. Ataupun dengan kata lain, sembahyanglah kamu sehingga kamu yakin dengan Allah. Tuan-tuan sembahyang apa hari ni tak yakin dengan Allah ke? Yakin kan? Tak yakin dengan Tuhan ke? Yakin. Habis itu sembahyang buat apa? Dah dia kata sembahyang sehingga kita yakin. Bila dah yakin tak payah solat dah. Ini fahaman yang salah, tuan-tuan. Allah tidak maksudkan begitu. Perkataan al-yaqin dalam Al-Quran maksudnya ialah sembahyang, ibadatlah kamu kepada Tuhan kamu, Rabb kamu itu sehingga kamu mati. Sehingga kita mati. Sembahyang ni bukan kata kita sehingga kita rasa kita yakin. Tak. Sebab apa? Sebab dia belajar secara harfi. Betul. Macam sebagaimana disebut dalam ayat Quran kata, likulli ummatin rasul. Allah sebut bagi setiap umat itu ada rasul. Maksud ayat ini, dia kata likulli ummatin rasul, bagi setiap umat itu ada rasul. Sebab itulah yang berlaku di Puchong hari itu baru tahun yang lalu, dia mengaku dia Nabi ataupun dia Rasul Melayu. Sebab dia kata Rasul Melayu tak ada lagi. Allah kata setiap umat ada Rasul. Jadi umat Melayu siapa Rasul dia? Dia Melayu wahyu ke mana? Sebab dia kata dia baca Quran. Pemesongan berlaku, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia rekod sendiri. Tadilah otak betul, agama rasa betul dah, agama Islam, tapi tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah banyak sangat, tuan-tuan. Sama sebagaimana kalau tuan-tuan tengok berapa amat mungkin tuan-tuan pernah baca ataupun pernah lihat dalam YouTube, orang-orang Kristian Freemason, mereka mengatakan bahawa Islam tak betul. Sebab tu umat Islam duk baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Kalau Islam tu dah betul, tunjuk apa lagi jalan yang lurusnya? Kita duk jalan yang betul, kita pergi tanya orang, bang nak pergi KL jalan mana? Dia pun tunjuk kita jalan betul dah, kita pun lalu lain lagi tak tunjuk kan? Jadi itu maksud dia. Betul kan macam tu? Tak. Salah. Apakah ihdinas siratal mustaqim? Kita minta Allah tunjuk kita jalan yang betul, dengan makna ya Allah kekalkan kami di atas jalan yang betul. Bukan maksud kita suruh Allah tunjuk tu. Macam tadi kita tutup bila kita lahir tu. Jadi muslimin yang rahmati dan kasih. Azan okey. Nanti tampal lagi besar kat sini, marah kat ustaz tak bagi laluan.
Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 perkara ni tuan-tuan kena ingat ketika mana kita baca ihdinas siratal mustaqim tadi. Semoga Allah bagi tunjuk kita 5 perkara ni betul sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Bukan kata kita nak masa kita senang, masa kita susah, masa kita sakit ataupun apapun keadaan kita baca ataupun kita minta semoga kita diberi ataupun dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya Islam itu merupakan panduan hidup kepada manusia. Jadi manusia ataupun tuan-tuan dan puan-puan hidup dalam corak mana ataupun apapun corak dan keadaan kehidupan kita, jika kita tidak berpandukan kepada Al-Quran, maka sudah tentu ia tidak betul. Baik, itu perkara yang kita sebut tadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut mauqif, pendirian, pegangan manusia terhadap Al-Quranul Karim. Minta maaf sekejap. Baik muslimin dan rahmati dan kasih. Kemudian perkara yang kedua, antara perkara yang Allah nak sebut di dalam surah yang kita baca nanti ataupun dalam surah Ali Imran ini, banding dengan surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai ada persamaan di antara kejadian Nabi Adam dan kejadian Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surah Al-Baqarah hari itu Allah Subhanahu wa taala dah sebut dan ceritakan kepada kita mengenai kejadian Nabi Adam. Dan dalam surah Ali Imran nanti kita akan baca ataupun kita akan diceritakan kepada kita mengenai kejadian Nabi Isa alaihissalam, di mana kedua-dua kejadian antara Nabi Adam dan Nabi Isa ni ada persamaan, iaitu kejadian yang luar biasa, bukan kejadian biasa. Kejadian biasa kita lahir ke dunia mengikut cara biasa, ada ibu ayah. Nabi Adam tak ada mak, tak ada pak, Allah SWT cerita boleh. Nabi Isa ada mak saja, tak ada pak pun, Allah SWT boleh juga cerita. Tak sebut, Allah boleh cipta juga. Itu ada persamaan, iaitu persamaan dari sudut kedua-duanya dicipta oleh Allah dengan ciptaan yang tidak biasa ataupun luar biasa. Kemudian perkara yang ketiga disebut di dalam dua surah ini, di surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita mengenai beberapa hujah yang Allah bawa kepada Nabi terhadap bangsa dan kaum Yahudi ataupun Nasrani. Cuma Allah Subhanahu wa taala banyak sebut di dalam surah Al-Baqarah mengenai bangsa Yahudi, manakala dalam surah Ali Imran banyak menceritakan tentang Nasrani. Yahudi ini biasa dinisbahkan kepada Bani Israel juga, tapi Yahudi maksudnya ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi Daud dan Nabi Musa alaihissalam, manakala Nasrani juga daripada Bani Israel yang dimaksaskan kepada cerita Nabi Isa alaihissalam. Dan itu akan cerita dalam surah tersebut. Kemudian dalam ayat yang ke surah Al-Baqarah dan dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai sighatud du'a, beberapa sirah atau beberapa bentuk teks mengenai doa.
Rabbana atina dan sebagainya, di mana doa ini merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam agama. Doa antara perkara penting dalam agama. Kita terutama sekali orang Melayu ni, apa benda pun berdoa. Doa disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ad-du'a huwal ibadah. Berdoa tu sama sebagaimana tuan-tuan baca Quran, ataupun sama sebagaimana tuan-tuan solat sunat, sama sebagaimana kita solat ataupun kita puasa. Dia juga merupakan satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita rasa berdoa tu begitu. Tak, berdoa, doa pakai baju ke, doa makan nasi ke, doa apa sekalipun naik kenderaan, semua doa itu dia merupakan ibadat. Nak tidur baca doa. Sehingga diajar oleh agama, bukan saja kita makan minum, bagi mereka yang sudah berkahwin, nak bersama dengan pasangan juga ada baca doa. Sehingga Rasulullah SAW sebut, apabila seseorang bersama dengan pasangan yang tidak baca doa, dia akan didahului oleh bangsa jin. Jika benih daripada jin itu jadi benih dalam rahim isteri, maka boleh jadi anak itu akan diambil oleh jin. Mungkin tuan-tuan biasa dengar orang mengandung biasa 6 bulan 7 bulan kandungannya hilang. Sebab apa? Boleh jadi itu adalah hasil daripada masa dia bersama tak baca doa. Boleh jadi maka hasil daripada benih daripada jin, maka jin akan ambil anak tu. Jadi kena baca. Kena baca tuan-tuan. Walaupun nampak benda tu remeh, sebenarnya ialah itu yang banyak berlaku. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, cerita yang akan kita sebut antara surah Baqarah dan surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dengan dia, isbatul falah lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut atau menetapkan dalam dua surah ini kejayaan, kemenangan dan kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, jangan rasa lemah apabila kita ada Allah. Allah bersama dengan kita. Kadang-kadang kita rasa kita ada penyakit. Tak, sebenarnya kita ada Allah, bukan kita ada penyakit. Penyakit itu didatangkan saja. Kena ada Allah. Biasa kira kita bersama dengan Allah. Tak, di dalam Al-Quran Allah banyak sebut, seperti dalam surah Al-Baqarah Allah sebut wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kita kepada Allah, mudah-mudahan kita percaya. Tak, begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah sebut tadi dalam surah Ali Imran wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka Allah sebut pula dalam surah Al-Baqarah ulaika ala hudam min rabbihim, mereka yang berada dengan petunjuk Allah. Tadi tak, 5 perkara. Ini faham betul-betul. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka ataupun sesiapa yang berada di atas atau bersama dengan petunjuk panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut ulaika humul muflihun, itulah mereka yang berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena sentiasa kita sebut ihdinas siratal mustaqim tadi. Semoga kita diberi kemenangan, kejayaan dan kekuatan di dunia hingga ke akhirat, insya-Allah. Jadi muslimin, sahabat-sahabat semua, saya rasa itulah antara beberapa perkara yang dapat saya sebut. Kalau sebut dalam kitab ni ada banyak lagi perkara yang boleh kita kongsi, seperti dalam dua surah ini banyak membicarakan tentang akidah umat Islam, tentang pegangan yang harus ada. Dalam dua surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan mengenai peraturan undang-undang, lebih-lebih lagi peraturan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ini. Tentang solat, mengenai menunaikan ibadat haji, mengenai haramnya riba, yang kita belajar daripada itu.
Baik. Jadi muslimin, sahabat-sahabat semua, insya-Allah ada masa dan ketika kita akan bersama dalam surah Ali Imran ini pada ayat yang pertama pada kali yang akan datang, insya-Allah. Jadi untuk malam ini sekadar itu sahaja sebagai panduan pada semua, di mana kita akan mempelajari satu-satu ayat daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran nanti yang mengandungi sebanyak 200 ayat. Berapa lama pula nak kena belajar tu? Tak apalah tuan-tuan, sabar. Ada panjang usia, masa kita dapat belajar bersama, insya-Allah. Di sekian untuk malam ini. Untuk kali ini yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan, kelemahan yang ada pada diri saya. Minta ampun dan maaf pada semua. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, anak isteri kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dosa mereka yang beriman, sekalian mereka yang beriman daripada sehingga kepada hari kiamat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau cucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda. Kau buka pintu hati kami, Kau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, dan Kau curah ke dalam sanubari kami ilmu pengetahuan yang memberi kebaikan dan manfaat untuk hidup dunia dan akhirat kami. Ilmu yang mampu untuk menambah, mengukuh serta menguatkan keimanan kami, ketakwaan kami, ketaatan kami, kepatuhan kami, perhambaan kami. Semoga dengan demikian ya Allah, kami diberi kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat yang lebih besar dan hakiki, bersama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, para siddiqin, bersama dengan para siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu